Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bersama dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan berkenaan dengan latihan soalan dari pelajaran yang kita telah pelajari sebelum ini, insya-Allah. Jom kita lihat. Hari ini kita akan lihat soalan latihan bagi subjek ibadah untuk tahun 4 dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Tajuk yang pertama yang kita akan bincangkan pada hari ini, soalan berkenaan dengan azan dan iqamah. Okay, soalan yang kita akan bincang pada bahagian A ini adalah soalan yang berbentuk pilihan jawapan dan bulatkan jawapan yang betul. Okay, jom kita lihat murid-murid. Soalan yang pertama. Lafaz azan dilaungkan dalam bahasa apa? Kita selalu mendengar laungan azan. Apakah sebutan ataupun lafaz yang dilaungkan oleh Bilal ataupun Muazzin? Okay, kita lihat pilihan jawapan. Alif, Melayu, bahasa Melayu. Ba, bahasa Cina. Jim, bahasa Arab. Dal, bahasa Inggeris. Sudah tentu jawapannya adalah Jim, iaitu bahasa Arab. Sebutan lafaz azan itu dalam bahasa Arab. Kita sentiasa mendengar laungan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Semua itu dalam bahasa Arab. Seterusnya soalan yang kedua. Berikut ialah lafaz iqamah, kecuali. Bila sebut kecuali, iaitu lafaz bukan lafaz iqamah. Apakah lafaz yang dipaparkan dalam pilihan jawapan ini yang tidak termasuk dalam lafaz iqamah? Cuba kita lihat pilihan jawapan dia. Alif, as-salatu khairum minan naum. Lalu kita dengar lafaz ini dalam azan waktu subuh. Ba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam azan pun disebut dan dalam lafaz iqamah pun disebut. Jim, qad qamatis salah. Ini dalam lafaz iqamah sahaja. Dal, hayya 'alal falah. Ini dalam lafaz azan juga dalam lafaz iqamah. Jadi menunjukkan kepada kita antara keempat-empat pilihan jawapan adalah jawapannya adalah alif, iaitu as-salatu khairum minan naum hanya ada dalam lafaz azan sahaja, iaitu azan waktu subuh. Yang lain semua ada di dalam lafaz iqamah. Okey, itu pilihan jawapan dia. Murid-murid kena pastikan bila ada kalimah kecuali menunjukkan bahawa dia nak selain daripada lafaz iqamah ini, lafaz iqamah. Okay, seterusnya soalan yang ketiga. Antara berikut, yang manakah perbuatan yang perlu diikuti oleh muazzin ketika melaungkan azan? Siapa muazzin? Iaitu orang yang melaungkan azan, tukang azan, ataupun dalam masyarakat Melayu dikenali sebagai Bilal. Apakah perbuatan? Cuba kita lihat perkataan ini, perbuatan. Dia nak perbuatan yang diikuti oleh muazzin ketika melaungkan azan. Maknanya perbuatan yang dibuat semasa melaungkan azan itu. Apakah perbuatan? Perbuatan yang kita sertai dalam ketika melaungkan azan. Okey, kita lihat pilihan jawapan. Alif, berdiri menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat itu sejak peringkat awal lagi sehingga habis laungan azan. Itu perbuatan berdiri menghadap kiblat adalah sunat. Ba, melaungkan azan secara perlahan. Melaungkan azan secara perlahan, ini perbuatan yang perbuatan yang salah lah. Dalam laungan azan mesti dilaungkan dengan dalam keadaan kuat. Dalam keadaan kuat. Yang ketiga, jim, melaungkan azan mengikut tertib, iaitu susunan. Lafaz laungan azan itu kita ikut susunan tertib. Iaitu dimulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian
asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sehinggalah habis la ilaha illallah. Itu baru mengikut tertib. Tidak boleh kita dahulukan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian hayya 'alas salah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar. Itu tidak mengikut tertib. Melakukan azan mengikut tertib itu bukan perbuatan tapi adalah susunan dari sudut lafaz laungan azan. Yang keempat, dal, menoleh ke kanan dan menyebut hayya 'alas salah. Okey, pilihan di antara keempat-empat ini adalah dal. Kenapa? Kerana perbuatan menoleh muka kita ke kanan itu dan menyebut hayya 'alas salah, itu perbuatan yang diikuti ketika melakukan azan. Di samping kita melakukan azan, kita laksanakan satu perbuatan. Itu menoleh muka kita ke kanan bila menyebut hayya 'alas salah, kemudian menoleh ke kiri bila menyebut kalimah ataupun lafaz hayya 'alal falah. Itu perbuatan yang kita buat ketika melakukan azan. Okey, seterusnya murid-murid, soalan yang keempat. Apakah hukum melakukan iqamah? Hukum melakukan iqamah, qamat, ialah apa dia? Pilihan jawapan: alif wajib, ba makruh, jim harus, dal sunat muakkadah. Okey, mana pilihan jawapan dia? Melakukan iqamah hukum dia adalah sunat muakkadah. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Sebagaimana melakukan azan itu sunat muakkad, begitu juga melakukan iqamah sebelum kita mendirikan salat juga hukum dia adalah sunat muakkadah. Okey, seterusnya soalan 5. Okey, dia berikan kepada kita kenyataan. Satu kenyataan iaitu azman, melakukan azan dalam keadaan berhadas besar. Azman nama orang, dia melakukan azan dalam keadaan berhadas besar. Berhadas besar ini dikendaki untuk menghilangkan hadas besar mestilah mandi wajib terlebih dahulu. Apa sebab hadas besar? Iaitu disebabkan keluar air mani, atau bermimpi keluar air mani, ataupun orang perempuan keluar darah haid. Maka itu antara orang yang dikira sebagai berhadas besar lah. Jadi apakah soalan dia, apakah hukum azman? Apa hukum azan yang dilakukan oleh azman tersebut? Okey, kita lihat pilihan jawapan dia. Alif batal, ba sah, jim haram, dal sunat muakkadah. Apakah hukum azan tersebut? Dia melakukan azan dalam keadaan berhadas besar. Hukum dia adalah sah. Azan tersebut tetap sah kerana orang yang melakukan azan dalam keadaan berhadas besar, hukum dia makruh. Hukum dia makruh bila melakukan azan ketika berhadas besar ataupun berhadas kecil. Sah hukum dia, cuma dibenci oleh syarak kerana dia melakukan azan dalam keadaan berhadas besar. Berhadas besar. Okey, seterusnya murid-murid, soalan yang ke-6. Berikut ialah perkara makruh dilakukan ketika azan kecuali. Dia kata berikut, dalam jawapan itu ada beberapa perkara makruh. Dia sebut perkara makruh ketika azan. Perkara makruh ketika azan. Kecuali, maknanya apakah benda yang bukan makruh? Bukan makruh. Sama ada wajib ataupun sunat. Okey, jom kita lihat jawapan dia. Alif, menghadap kiblat. Hukum dia sunat. Ketika azan kita menghadap kiblat. Ba, bercakap-cakap. Ketika melakukan azan tanpa ada keperluan, hukum dia adalah makruh. Muazzin bercakap ketika melakukan azan, yang mana percakapan dia tidak ada keperluan, maka hukum dia makruh. Jim, dalam keadaan berhadas, sama ada berhadas besar ataupun hadas kecil, hukum dia makruh. Dan dal, dilakukan oleh orang fasik. Orang fasik, orang yang melakukan dosa, banyak melakukan dosa secara berterusan, hukum dia makruh.
Jadi di keempat-empat ini menunjukkan kepada kita jawapannya adalah alif, iaitu menghadap kiblat adalah perkara sunat ketika azan. Jadi ketiga-tiga yang lain ini adalah perkara makruh. Cuba kita lihat soalan dia. Dia kehendaki kecuali. Bukan dia nak perkara makruh, tapi perkara yang lain selain daripada makruh, iaitu sunat. Menghadap kiblat adalah perkara sunat. Okey. Itu pilihan jawapan untuk soalan pilihan jawapan. Sama ada alif, ba, jim ataupun dal. Seterusnya murid-murid, bahagian B pula. Soalan bahagian B, kita perlu kepada jawapan yang betul dan kita gariskan jawapan yang betul tersebut. Maka hendaklah kita baca terlebih dahulu kenyataan yang diberikan ini. Dia ada dua pilihan dan kita pilih jawapan yang betul dan kita gariskan di bawah perkataan yang betul tersebut. Okay, cuba kita murid-murid dengar sama-sama. Kita lihat. Azan dari sudut bahasa bermaksud apa? Pilihan jawapan pertama, pemberitahuan. Yang kedua, penghayatan. Azan dari sudut bahasa maksudnya adalah pemberitahuan, iaitu makluman, bagi tahu kepada orang. Azan adalah untuk bagi tahu kepada orang telah masuknya waktu solat. Okey. Seterusnya kita lihat sambungan lagi, manakala pada syarak, iaitu pada istilah apa yang dikehendaki, azan itu ialah apa? Kalimah-kalimah ataupun lafaz-lafaz. Kalimah ke lafaz-lafaz? Cuba kita lihat dalam ta'rifan pada istilah bagi azan, iaitu jawapannya adalah lafaz-lafaz. Yang dilaungkan itu adalah sebutan ataupun lafaz-lafaz. Lafaz-lafaz yang khusus untuk memberitahu orang ramai bahawa telah apa? Solat ini nak bagi tahu kepada orang ramai telah apa? Apa pilihan dia? Pilihan jawapan dia masuk ataupun habis waktu. Iaitu jawapannya adalah masuk waktu. Waktu apa? Imsak ataupun solat? Sudah tentu azan adalah nak bagi tahu kepada orang ramai bahawa telah masuk waktu solat. Itu maksud azan pada syarak ataupun istilah. Okay, kita sambung lagi. Mereka yang mengalunkan azan digelar dengan gelaran, mana pilihan jawapan dia? Muazzin ataupun izin? Sudah tentu orang yang melaungkan azan itu dipanggil muazzin atau Bilal, bersempena nama sahabat Nabi SAW, iaitu Bilal bin Rabah, yang bertugas mengalunkan azan pada zaman tersebut. Okey, inilah jawapan yang betul pada soalan untuk pilihan jawapan, dua pilihan jawapan. Okey, seterusnya bahagian C pula. Kita lihat soalan pada bahagian B berbentuk tandakan right pada pernyataan yang betul dan tandakan pangkah pada pernyataan yang salah dalam kotak yang diberikan ini. Okey, cuba kita lihat soalan yang pertama. Sunat duduk ketika melaungkan azan. Ketika azan itu sunat duduk ke? Betul ataupun tidak? Betul atau salah murid-murid? Sudah tentu salah. Salah. Kerana sunat ketika melaungkan azan adalah bukan duduk tapi berdiri. Sunat berdiri ketika melaungkan azan. Jadi pernyataan ini adalah salah. Soalan yang kedua, iqamah dilaungkan apabila memulakan solat fardu. Kita melakukan iqamah itu bila? Ketika memulakan solat fardu. Ketika hendak memulakan solat fardu. Betul atau salah? Pernyataan ini sudah tentu betul. Kerana iqamah ini dilakukan sebelum kita memulakan solat fardu. Ketika hendak memulakan solat fardu. Okay, yang ketiga, wanita boleh melakukan azan. Bolehkah atau tidak wanita melakukan azan? Betul atau salah? Jawapan dia adalah salah. Mana? Wanita tidak dibenarkan untuk melakukan azan. Hanya dibenarkan untuk iqamah sahaja. Itu pun di kalangan wanita sahaja.
Soalan yang keempat, kita digalakkan melakukan azan ketika kebakaran. Ketika berlaku kebakaran, api sedang marak, maka pada masa itu digalakkan melakukan azan. Betul atau salah? Jawapannya adalah betul. Antara selain daripada solat, azan juga boleh dilakukan ketika berlaku kebakaran. Seterusnya murid-murid, soalan yang kelima. Seorang yang fasik makruh melakukan azan. Makruh melakukan azan. Betul atau salah? Oh, silap. Okey, kita pergi kepada soalan 6 dulu. Iqamah dilafazkan dengan cepat dan lancar. Okey, betul jawapan dia. Iqamah mesti kita lakukan dalam keadaan cepat dan lancar. Kalau berbeza dengan azan, azan hendaklah dilakukan dengan perlahan dan kuat. Kerana kita nak mengajak orang, nak memberitahu kepada orang bahawa telah masuk waktu solat dan untuk mengajak orang mari datang solat ke masjid, ke tempat dilakukan azan. Okey, soalan yang ketujuh, melakukan azan ketika masuk waktu solat fardu ialah sunat muakkadah. Betul atau salah? Betul atau salah? Hukum melakukan azan ketika masuk waktu solat itu sunat muakkadah? Jawapannya adalah betul. Soalan ini pernah keluar dalam soalan UPKK. Okey. Hukum melakukan azan ketika masuk waktu solat fardu, hukum dia adalah sunat muakkadah, betul. Okey, soalan yang ke-8, azan sah dilakukan oleh sesiapa pun tanpa mengira agama. Betul atau salah? Jawapannya adalah salah. Azan hanya sah dilakukan oleh orang Islam sahaja. Orang Islam sahaja. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ke-5, iaitu seorang yang fasik makruh melakukan azan. Betul atau salah? Hukum dia adalah salah. Hukum dia adalah maaf Ustaz. Okey, jawapan yang betul adalah betul. Jawapan yang sebenar adalah betul. Okey, betul. Jawapan yang sebenar adalah betul. Orang yang fasik hukum dia makruh melakukan azan sebagaimana dalam soalan sebelum ini. Menyebut orang yang fasik hukum dia adalah makruh melakukan azan. Itu saja perbincangan soalan ibadah bagi tahun 4. Moga-moga apa yang kita bincangkan ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.